Baru-baru ni ada orang sharekan gambar solat tarawih kaum Hawa, perempuan buat saf berkelompok-kelompok. Kalau kita nak pakai ijma' Nusantara punya hujah, adakah bila kita boleh kata ini ijma' wanita-wanita Nusantara zaman sekarang? Soalan dia tentang selawat yang dibaca, dialunkan, didendangkan dalam sela-sela solat tarawih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu sallam alaihi Al-Khalifatu Thani, Al-Khalifatu ba'da Rasulillah SAW, Amirul Mu'minin, Umar ibn Al-Khattab, Al-Faruq radhiyallahu an. Selawat yang kita makruf, yang diamalkan pada sebahagian tempat kita. Baik, macam mana kita nak faham, adakah ini khilaf yang mu'tabar atau khilaf yang sa'ir? Kita kena rujuk pada sumber yang utama. Antaranya hadis-hadis Nabi SAW. So hadis-hadis Nabi SAW ni kita katakan sangat banyak diriwayatkan. Dan perincian tentang pengamalan hadis-hadis, antaranya solat tarawih, juga dah komplit sebenarnya. Dah lengkap. Maknanya perincian tentang macam mana Nabi SAW solat malam. Sebab solat tarawih ni kita kena faham, dia termasuk qiyamul lail. Cuma beza dia, tarawih ini dia dilakukan dalam bulan Ramadan. Sebab itu Nabi SAW guna istilah man qama ramadana. Kemudian ulama fuqaha mereka istinbat daripada perbuatan Umar, tarawih maknanya kerana ada istirahah, kerana ada rehat. Antara dua rakaat itu ada rehat sebentar. Kerana kita faham, kerana sifat yang pertama, para sahabat tak mampu bila mereka nak panjangkan bacaan seperti Nabi SAW. Jadi mereka buat dua rakaat. Sifat yang kedua yang kita dah sebutkan sebelum ni, salafiyah. Mereka panjangkan rakaat, pendekkan bacaan. Dan sebab itulah dua rakaat tu ada rehat. Sebab berhenti dia kan, salam, kemudian berhenti, kemudian sambung balik dua rakaat. Sebab itu datangnya penamaan tarawih. Kita dah nampak dah macam mana kita nak rujuk sifat solat tarawih Nabi, sifat solat tarawih sahabat. Buka kitab-kitab hadis. Kita nak tahu khilaf ke tak ke benda tu, buka kitab-kitab hadis. Buka kitab-kitab syuruhat, syarahan-syarahan hadis. Cari satu riwayat yang ada sebut sahabat atau tabi'in atau atba'u tabi'in lepas solat tu mereka buat sifat tata cara selawat itu dengan meninggikan suara dengan jama'i. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu sallam alaihi. Ada riwayat daripada sahabat ke, ada tabi'in ke? Kalau ada, kita buat. Ala ra'si wal 'ain, kita buat. Kalau ada riwayat daripada sahabat, tabi'in atau atba'u tabi'in, tafaddal, kita buat. Tak ada, no. Tak kira lah orang mana buat, ramai ke orang buat ke, dah kata, mereka kata ini ijma' Nusantara. Lantak pilah kamu ijma' Nusantara. Apa nilai ijma' Nusantara? Awak Nusantara ni masuk Islam dulu ke daripada sahabat Nabi? Kamu sedar diri. Ada setengah orang tu dia tak sedar diri. Alah ustaz ni, ini ijma' Nusantara. Dia nak cakap macam itulah. Ini orang masyarakat kita dah buat tradisi. Kenapa nak bising? Kenapa nak marah? Kenapa nak kata bid'ah pula? Senyap cukup lah. Bukan pasal tu. Sebab agama ni bukan hawa nafsu kita. Baru-baru ni ada orang sharekan gambar solat tarawih kaum Hawa, perempuan buat saf berkelompok-kelompok. Kalau kita nak pakai ijma' Nusantara punya hujah, adakah bila kita boleh kata ini ijma' wanita-wanita Nusantara zaman sekarang, boleh pakai ke? Oi, marahlah. Apa tak boleh pakai ni? Mana boleh? Saf macam tu. Berkelompok-berkelompok. Lopong-lopong, saf. Kalau nak pakai hujah ijma' Nusantara, bukankah ada di negara seberang, negara jiran kita, ada yang buat solat tarawih 7 minit saja. 7 minit solat tarawih berjemaah, punya laju. Tak ada tomak ninahnya, tak ada apa. Keluar daripada nak kata mazhab Syafi'i pun bukan. Kalau kita nak ikut tradisi, orang yang solat tarawih 7 minit tu pun dia kata ni tradisi tempat kami. Dia marah kalau orang kata bid'ah. Dia kata hampa kena mari dulu rasa baru tahu. Tak nak rasa apanya, kita kata benda tu kita neraca kita syariat. Dan dalam masa yang sama kan ada juga di negara seberang juga ada yang buat solat tarawih 8 jam sampai sahur. Sebab apa? Dia orang baca panjang. Itulah sunnahnya. Itu yang muwafaqah dengan sunnah. Tapi tengok, dia ikut hawa nafsu. Dia nak cepat. Yang ikut sunnahnya Nabi baca panjang. Memang logik lah 8 jam. Dalam hadis Umar, dalam Al-Baihaqi, dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar, ataupun dalam sunan dia, ada sebut kan? Umar sebut waktu tarawih tu. Yang awal, bagus. Yang tidur dulu, yang bangkit kemudian, bagus. Bahkan itu lebih baik. Kan Umar tersebut. Maknanya itu waktu yang fleksibel bagi orang yang maknanya kalau dia nak bangkit, dia nak solat jemaah di masjid, kemudian tarawih, kemudian dia nak buat sekali lagi qiyam,
Harus. Boleh. Ataupun kalau dia tak mau tarawih awal, dia bangkit kemudian, ataupun contoh dia ada kerja apa, dia boleh bangkit lewat malam, itu pun boleh. Tapi semua tu ada dalil. Masalahnya sekarang ni yang selawat jama'i, raf'us saut, mengangkat suara, kemudian sallallahu alaihi. Kalau ada sifat tata cara tu daripada sahabat, daripada tabi'in, ni kita akan amalkan. Tempat-tempat yang sunnah yang ataupun masjid surau yang tak buat, kita akan suruh buat balik. Tapi masalahnya tak ada. Setiap tokoh tambah dalam agama, bid'ah. Kullu muhdathin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Diancam dengan apa? Jadi kita takut. Bukan kerana kita nak sesatkan orang, bukan. Tapi kerana kita nak amal. Kita tak buat tu kerana kita, ini integriti yang agama kita ajar. Maknanya kerana tak ada sumber, tak ada rujukan, tak ada dalil. Pengamalan daripada sahabat, daripada tabi'in, atba'u tabi'in, mereka itu lebih utama pengamalan mereka berbanding dengan kita. Mereka tak buat, jadi kita tak buat. Bukannya alasan kita kerana ini ulama ada pendapat, ini khilaf, tak boleh bergaduh kerana ini. Okey, fine. Dan kalau kata kita nak elakkan daripada pertembungan, ya, kita faham. Tapi kita mimbab amanah, mimbab kita nak jaga agama, kita bagi tahulah benda tu tetap bid'ah lah. Kemudian mereka nak takwil kata bid'ah hasanah ke apa ke, itu mereka akan jawab depan Allah Taala nanti. Nak terima, tak mau terima, yang penting kita dah sampai ke agama. Kalau ada riwayat yang kata ada selawat jama'i, sifat dia macam tu, di selang-selang itu, kita buat. Kalau ada pun, kalau kita tengok fuqaha bincang, ulama bincangkan apa yang nak dibaca selang-selang tarawih tu, itu saja. Kalau ya pun kita kata itu ijtihad ulama. Kalau mereka baca selawat seorang-seorang, takyah jama'i, itu ada wajah. Masalahnya dibuat dengan sifat tertentu, dia bukan termasuk dalam khilaf yang mu'tabar. Dia khilaf nusantara. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.